والشكر لله على نعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته البعث والنهضة. أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم. Demi sesungguhnya inilah satu jalanku yang lurus, maka wajib kalian mengikut satu jalan yang lurus. Jangan kalian mengikut jalan-jalan yang selain daripada satu jalan yang lurus, karena kalian akan berpecah belah daripada satu jalan yang lurus. Demikianlah bagi kalian ialah wasiat. Mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi thumma qala sallallahu alaihi wasallam hadha sabilullahi mustaqiman wa khatta khatutan an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadha subul hadhihi subulu laysa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Thumma qara'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Kata Abdullah bin Mas'ud, satu hari Rasulullah menggaris satu garisan yang lurus. Kemudian Rasulullah bersabda, inilah umpama satu jalan Allah yang lurus. Kemudian Rasulullah menggaris beberapa garisan di kiri dan kanannya, beberapa garisan yang tidak lurus. Lalu Rasulullah bersabda, ini jalan, tidak ada padanya satu jalan pun melainkan pasti ada syaitan yang Allah baca ayat yang saya baca tadi, wa anna hadha sirati mustaqiman ila akhiril ayat. Dan satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati ala 73 firqah fawahidun fil jannah wa fil jannah wa thintani wa sab'una fin nar. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rawahu Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, selagi akan berpecah umatku ni 73 fuaq, dan satu fuaq masuk ke syurga, 73 fuaq, 72 fuaq lagi itu ke neraka. Lalu sahabat tanya, siapa satu fuaq tu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ya lagi hadis-hadis yang lain. Pertama sekalinya, terima kasih kepada pengerusi majlis yang saya hormati, timbalan yang dipertua Majlis Agama Islam Jalan Al-Fadhil Dr. Sufyan hafizahullah wa atalallahu baqa'ah, dan Baba mana dah Baba tadi, Baba Suyuti, dan sahabat ambo dan guru ambo Dr. Baba Makanga, dan baba-baba lain yang tidak dapat ambo nak sebut satu persatu, tapi tidak mengurangkan rasa hormat ambo. Jadi sebelum daripada ambo nak masuk kecek sikit sebanyaknya, boleh kalau mana duduk luar tu pakat masuk duduk depan comel lagi. Masuk duduk depan ni, atas betah ni luar litar lagi ni. Tak sungguh naik atas ni tak apa.
Jadi tamunya minta maaf banyak juga dah. Sebab ambo ni kali pertama juga, atau boleh kata kali kedua dah masuk ke. Nah, kalau kira-kira salah akhlak, salah adab, orang panggil cari muruah dah dia panggil. Sebab fofok tu guru dalam ni ramai aling-aling saja. Tu guru hamba pun orang asas sini juga nah. Babon nang, babon likadu, jadi natu babon lo sarah lah ni. Banyak babon rohim, babon medalo Jadi hamba rasa macam tak tergamuk pula dah. Tu guru asas sini kita pula main duk ceramah sini. Jadi tak munasabah pula. Macam salah adab pula. Kalau di Kuala Lumpur tu tak apalah, tak ada tok guru, sedaplah kita berjoget situnya. Mari sini fofok tok guru saja, fofok babo saja duduk depan ni. Jadi bahasa ugah. Tadi pemuja babo basi kata nak balik dah. Lega bahasa alhamdulillah. Nah, tahu nak cakap apa. Masuk belakang. Comel masuk dalam belakang ni banyak lagi luar litar ni. Atas ni pun tak apa boleh. Pak 6 yang bodoh atas ni. Nah. Para hadirin semua, dan suruh kecek tajuknya Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi Ahli Sunnah wal Jamaah ni gapo dia? Mudah katanya firqatun najiyah, puak yang berjaya. Nah, dalam agama kita ni Nabi sendiri sebut dalam hadis yang baca tadinya, pecah itu mau tak mau mesti kita kena akui. Nah, tak boleh kita kata tak sudah kecek lah buku pecah ni. Nah, tak boleh. Bukan Nabi sendiri yang sebut. Tapi Nabi sendiri pun sebut dah, fawahidun fil jannah, satu yang berjaya dalam syurga. Artinya i'lamun bi khafiyin, isyarah, pemberitahuan secara halus. Berarti satu fuak ni satu fuak yang najiyah, yang berjaya lepas daripada na'iyah wal akhlaqiyah. Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'lamun fid dini kas sahabati wal ulama'il mujtahidin. Disebut ahli sunnah ni ialah satu jalan yang diredha oleh Allah pada pegangan, pada syariat dan pada akhlak, meliputi dah akidah, syariat dan akhlak. Wasallam telah menjalani akan jalanan redha tersebut, jalan yang diredha Wasallam, dan orang-orang yang menjadi rujukan di dalam agama. Siapa? Seperti sahabat dan ulama mujtahidin. Itu kita kata definisi secara umumnya. Jadi itulah ahli sunnah wal jamaah. Jadi semua orang dakwah kata dia lah hak menjalani jalan itu. Kerana apa? Kerana dia pegang dengan Quran hadis. Dia yang rujuk kepada Quran dan sunnah. Walhanya 72 firqah yang sesat ni semuanya rujuk kepada Quran dan sunnah. Jangan kita ingat 72 firqah ni mereka tu rujuk surat khabar ke, buku komik ke, buku cerita. Dah, rujuk ke mereka juga ialah Quran sunnah. Contoh kita kata fuaq Qadariyatul Ula, Qadariyah generasi hak pertama, bukan Qadariyah Mu'tazilah tu, tidak. Qadariyatul Ula ni belum daripada Imam Syafi'i lahir tu pupuh dah. Qadariyatul Ula ni antara i'tiqad dia, mu'taqadat dia, benda dia pegangnya ialah ilmu Allah Ta'ala ni baharu. Nah, Allah Ta'ala sediakan, Allah Ta'ala nak tahu sesuatu perkara, maka Allah Ta'ala kena buat perkara tersebut, baru Allah Ta'ala tahu. Pegangan mereka seperti ni apakah tidak ada dalam Quran rujuk ke mereka? Ada banyak. Wah, ya'lamillahu alladhina amanu minkum. Tuhan kata aku perintah supaya berpaling kepada
kiblat yang baru dalam semaya, daripada menghadap Baitul Maqdis menghadap ke Baitullahil Haram. Itu Tuhan kata waliya'lamillahu allazina amanu minkum, supaya Tuhan tahu siapa hak beriman di kalangan kamu. Tengok hujah dia. Jadi Tuhan suruh tu kerana Tuhan nak tahu siapa hak beriman. Berarti kalau Tuhan tak suruh, Tuhan tak berkata, Tuhan pun tak tahu siapa hak beriman. Tu sipir mudah dia. Lagi ayat banyak lagi, summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Kemudian nanti hari akhirat Allah Ta'ala bangkitkan manusia ni, lina'lama, supaya kami tahu. Nampak? Jadi Tuhan buat supaya Tuhan tahu. Berarti kalau Tuhan tak buat, Tuhan tak tahu. Ini Quran. Jadi kalau orang kata kembali pada Quran, kembali pada hadis, kalimatul haq wa uridu bil batil. Kalimah itu sebenar, kembali pada Quran hadis, tapi kehendaknya ialah batil. Mana? Kembali dengan hawa nafsu kalau seperti itu. Mana kembali pada Quran hadis? Baca, translate, faham sendiri. Seperti Qadariyah tadi. Hujah dia Quran. Bahwasanya ilmu Allah Ta'ala tu baru, dan Allah kalau nak tahu sesuatu dia kena buat, itu berdasarkan Quran. Lagi pula dia guna akal juga. Bukan dia tak guna akal, dia guna juga akal. Tengok dah, dia guna akal. Mana? Dia kata kalau Tuhan ni dia kala dah tahu, bapa Tuhan suruh Nabi Musa tu izhab ila fir'aun fa innahu tagha. Apa suruh pergi berdakwah ke Fir'aun? Sepatutnya kalau Tuhan ni sedia kala dah tahu Fir'aun tu mati kafir, dia lah kena lari Musa pergi berdakwah. Musa nak pergi dekat Tuhan sepatut sekap. Lagi mana tu Musa? Lagi Mesir. Buat apa? Dakwah Fir'aun. Tosolah. Bapa Tuhan? Dosa tanya lah, aku maha tahu Fir'aun tu mati kafir. Baik pergi cari raja lain, raja Paramiswara ke mana dah. Lebih ada manfaat lagi. Pergi dakwah Fir'aun. Fir'aun tu mati kafir. Aku maha tahu sedia kala. Dok Tuhan bukan suruh nak pula. Gi dakwah Fir'aun. Itu kata Qadariyah, bukti kata Tuhan ni sedia kala tidak tahu, jahil. Bila Tuhan tahu Fir'aun mati kafir, wa aghraqna ala Fir'aun. Bila Tuhan sendiri tenggelamkan Fir'aun dan tentera Fir'aun, barulah Tuhan tahu kafir Fir'aun deh, Musa dia tak ada arah lah. Kita usaha tak lah. Lagu tu dia guna akliyah juga, tapi tak belajar cara menggunakan akal. Salah juga. Tengok dah. Jadi bukanlah ahli sunnah tu semata-mata guna Quran, guna hadis, guna akal. Dah. Nak guna Quran hadis, kena belajar cara guna Quran hadis. Quran hadis ni tidak turun dalam logat Kelantan ke logat Tani. Dia turun dalam lorah Arabiah. Dia orang Arab sendiri pun kadang-kadang tak faham, pun ada baca saja. Maka ada alat-alat gunakan. Kalau agama tak boleh gunakan, nak gunakan apa? Kepala lutut. Agama kena guna akal. Tapi nak guna akal, kena belajar cara guna akal. Guna kereta, bawa kereta, nak belajar. Kalau di sini saya tak tahulah. Kalau di Malaysia nak belajar RM, nak dapat lesen dah. Kalau kita nak bawa pura blok boleh, salah. Kita tak boleh nak berhujah dengan polis. Polis kata mana lesen? Allah cik, tak ada lesen pun tak accident. Tak belaga siapa-siapa, tak tepuh dengan mana-mana orang. Tak belaga ke, belaga samai atau tak samai. Itu kereta tak kira kereta tu mahal pada akal. Ada kereta orang mahal pada akal dia. Habis beribu kalau di Malaysia lah. Kalau di jalan yang tak tahulah sama ke tak, Allah ala lesen. Kena ada juga tak lesen sini bawa kereta. Kena ada juga. Bayar beribu ke apa? Kau murah lah.
Murah ya, murah sikit molek dah, murah untuk comel lah. Kalau di Malaysia mahal dah, mahal. Sama juga nak guna akal, kita kena belajar cara guna akal. Tak boleh guna akal dengan suka-suka hati kita ni. Sebab akal ni nikmat Allah Ta'ala. Maka hak salahnya apabila kita kemudian mendahulukan akal daripada nakal. 2. Kemudian mendahulukan nakal daripada akal. 3 ni salah. Guna akal dengan tak belajar, mendahulukan akal membelakangi nakal, atau mendahulukan nakal membelakangi akal. Hak tu hak salah. Hak benar ya, nak guna akal kena belajar cara guna akal, dan memang kita kena guna akal. Tuhan suruh la ayatil liqaumi ya'qilun afala tatafakkarun afala ta'qilun lau kunna nasma'u au naqilu. Semua tu banyak ayat Quran, blori boleh buat mari. Quran suruh guna akal. La ayatil liqaumi ya'qilun ayyatafakkaruna bi'uqulihim, yang berfikir dengan akal mereka itu, kan gitu. Jadi perintah guna akal ni perintah syarak. Maka sebab tu jangan kita kata agama tak boleh guna akal, salah. Tak guna akal tu salah, petang lagi. Kena guna akal. Macam mana? Kena belajar cara guna akal. Kayak gitu. Sebab itulah kalau kita duk ngaji ilmu sifat 20 tu kan, petang lagi. Belum masuk hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan, ulama menyata selalu dah hukum akal ada 3. Wujud, istihalah, jawaz. Sungguh tidak boleh jadi. Kayak gitu. Dah ni sepakat ahli sunnah, baik dia mazhab Asy'ariyah, baik dia mazhab Maturidiyah, baik dia mazhab Asariyah. Bos sebutin lagi nama nak Asariyah. Di Malaysia atas hari tu gagah kata nak buat RUU, rang undang-undang orang nak jadi tok peti wilayah. Jadi buat satu undang-undangnya, orang nak jadi tok peti wilayah ni kena akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mengamuk saudara kita ada di hujung negeri ni lah. Dia kata apa Asy'ariyah Maturidiyah saja, kami ni pun ahli sunnah juga. Gapo dia mazhab akidah awak? Asariyah. Kemah bunyi lah, kejuta gitu. Asariyah. Hebat tu mazhab pun Asariyah. Bukan tak wujud, memang wujud. Tapi deh, kalau demo kata demo Asariyah, hari-hari dua menganjing kau mengaji sifat 20, Allah wujud artinya ada lawan-lawan tak ada pula dah. Demo dua menganjing gitu kan. Apa duk cara Tuhan dengar lawan-lawan pekok. Tadi dengar apa belawai jadi pekok. Banyak demo dua menganjing itu. Katanya Asariyah. Walaha kalau kita buka kitab Asariyah. Ini kitab Asariyah ni. Yang bawa sikitlah. Nak bawa banyak-banyak berat pula belakang dah. Ini kita Al-Ain wal Athar fi Aqaidi Ahli Al-Athar, karangan Imam Abdul Baqi bin Abdul Baqi Al-Ba'li Ad-Dimashqi Al-Hanbali. Kalau tua-tua baca dalam kitab ni sifat 20 je, wujud kidah bakok, hukum akal apa semua ni dalam ni. Ni kitab Lawami'ul Anwaril Bahiyah wa Sawati'il Asraril Asariyah, karangan Syekh Muhammad bin Ahmad As-Safarini Al-Asari Al-Hambali. Petang lagi buka, depan lagi buka, mula-mula sekali buka yur'bahah wa ilmul kalam, dan bermula ilmul kalam itu huwa ialah ilmun yuqtadaru ma'ahu ala isbatil aqaidid diniyah ay al-mansubati ila dinin nabi sallallahu alaihi wasallam wa illam takun mutabiqatan lil waqi'i li'adami ikhrajil khasmi minal mu'tazilati wal jahmiyati wal qadariyati wal jabriyati wal karamiyati wa ghairihim. Dia kata ilmu kalam ni ialah ilmu yang mampulah serta dengan mengaji dia tu di atas nak menetapkan segala tambatan-tambatan yang dibangsa pada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sekalipun tidak sebagaimana di zaman Nabi. Cara mengajar tu tak kena sedar diri lah. Zaman Nabi jangan kata ilmu kale, orang sini ada tu boleh sebut kale dah. Fu ahlul kale disebut. Nah, fu tolak Quran hadis ya. Fu ahlul kale. Hei, ni kita asariah ni sebut ilmu kalam, ilmu yang mampu dengan mempelajarinya di atas nak menetapkan segala tambatan-tambatan yang dibangsa pada agama Nabi Muhammad, sekalipun tidak muafakat silibus pengajian seperti zaman Nabi. Sebab apa? Li'adami ikhrajil khasmi, kerana zaman Nabi tak ada lagi musuh minal mu'tazilati wal jahmiyati wal qadariyati. Tak ada pokok tai, pokok sesak 72 puak tu tak ada lagi zaman Nabi dulu. Benar. Okay. No original, okay? No original kata kita ni, hak original. Hak lah hak dia mula ni hak kelas-kelas tamadar eh. Kelas-kelas hak tak original adalah kelas-kelas falsafah Yunani, ilmu kalam ya. Ni sebut perkataan ilmu kalam ni. Kalau nak baca lah ni. Dalam kitab Asariyah, kamu baca sikit ni. Kamu ni tak mana-mana nak cakap. Bukan kaki kamu ada, tapi tak tahu dia mau panggil. Ni al-wajib wal muhal wal jaiz, itu di sini. Allah hukum akal reti dengan hukum akal retik lah. Betul tak? Ya tak apa? Ayajibu ala kulli mukallafin syara'an, wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak, pada hukum Tuhan, undang-undang Tuhan, ayya'rifah, oleh bahawa mengenal ia tiap-tiap mukallaf ma yajibu lillahi ta'ala, sifat yang mesti ngoti sungguh bagi Allah Ta'ala. Apa dia? Wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu kawujudihi ta'ala wa wujubi qidamihi. Weh, sifat 20 Syekh. Guana dia mau ngaku asariyah tiba-tiba dua menganjing orang mengaji sifat 20. Betul dah asariyah kau acah-acah aja. Sebab itulah ada satu hamba Allah, doktor juga sana tu, dia mau nak buat, dia cabar Menteri Agama sana berdebat atas tajuk RUU Mufti Wilayah. Jadi Menteri Agama bukan dia debat ni, dia kena jagalah protokol dia. Dia hatau kemari ke Pondok Ambo, tanya, boleh tak Ustaz tolong hadap doktor ni nak berdebat tajuk RUU Mufti Wilayah. Kata boleh. Dua syarat. Satu, debat ni mesti ditayang seluruh TV, 1, 2, 3, saluran TV 1, TV 2, TV 3. Jangan rakyat. Kalau mau sebut pok tahi ke apa, pok ketung, jangan tapi-tapi. Sensor tu jangan. Terima seadanya apa mau sebut. Kamu tak boleh sensor. Ya. Dan akidah asariyah yang sebenar. Tu kita nak faham depan slide. Ni asariyah. Duk bahas jirim jisim, jauhar arab. Duk bahas wujud kidah bakok mukhalafah. Qiyamu bin nafsi. Supo hak kita duk mengaji di pondok-pondok, di balasah, di masjid surga. Jadi kalau betul asariyah, tak marah orang mengaji sifat 20. Tak tuduh orang falsafah Yunani. Dia memang betul pun asariyah tu ahli sunnah. Disebut dengan mazhab ahlul hadis, para pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi mereka punya metod tidak masuk mengarung dalam perbahasan dalil akliyah. Mereka memada dengan dalil nakliyah dan menggunakan dalil akal dengan serengkas mungkin. Itu dah. Bukan tak guna akal langsung. Kalau tak guna akal langsung jadi zahiriyah, musyabbihah, mujassimah. Beres? Guna akal. Sebab perintah guna akal ni pun perintah nakliyah, perintah Quran hadis. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal cukup Quran hadis dan akal digunakan seminimal mungkin, cukup. Tak mengarung dalam duk susun qadiyah mantik seperti mutakallimin ahli sunnah, Asy'ariyah dan Maturidiyah.
Maka sebab tu bila dikatakan akidah ahli sunnah itlaq, seperti mana kata Imam Az-Zabidi Al-Hafiz, Imam Al-Muhaddis dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, dia kata iza utliqa ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Bila kata ahli sunnah aja bab i'tikad memang kena kepada dua kelompok ni, mana asy'ariyah dan maturidiyah. Sebab mereka lah ulama-ulama yang bersisi lengih bercawak kotel, kalau kita kecek mudah mendalami ilmu-ilmu akliyah ni untuk berdepan dengan kelompok-kelompok sesat. 72 firqah tu siapa hero duk depan sekali kaki rebah? Asy'ariyah dan Maturidiyah, terutama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni dah banyak dia duk cerita Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni dia Mu'tazilah 40 tahun, seolah-olah macam tak tahu gapo satu ahli sunnah ni tu betul. Ngaji Mu'tazilah tu betul 40 tahun, tapi bukan Mu'tazilah saja, dia kena baca manakib tu. Ismail Al-Asy'ari, ayah dia Ismail ni orang ulama ahli sunnah wal jamaah. Sahabat ayah dia Ismail ni ialah Imam Zakaria bin Yahya As-Saji Asy-Syafi'i, ahlul hadis faqih dalam mazhab Syafi'i, dan Imam Abu Ishaq Al-Marwazi seorang mutakallimin dan faqih dalam mazhab Syafi'i. Tak kala mana dia sakit nazak, dia wasiat ke sahabat dia ni, kalau aku mati mu tolong jaga anak aku Ali ni dah, tolong ajar dia, tolong didik dia mengaji agama. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni bukan mengaji Mu'tazilah saja 40 tahun bodoh gitu dah, yang ngaji hak ahli sunnah dah. Rumah dia rumah ahli sunnah, sekolah jadi sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah ahli sunnah. Cuma lepas ayah kandung dia meninggal, mak dia nikah dengan pak tiri, pak baru nama Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jubbai Al-Ab, dia panggil bapak bapak tiri dia ni Mu'tazilah. Tu start situ baru yang ngaji, start boleh pak baru Jadi balik sekolah, pergi ngaji sekolah ahli sunnah, balik rumah pak tiri duk ngajar dengan pak tok guru juga, tapi tok guru Mu'tazilah. Tak nak sabar pula balik duk pergi tidur, tengok pecek TV, duk ngekeng tengok TV dah. Tak sabar ke panggil. Jadi tengok pak tiri duk ngajar, ya pun salah hati, nada hati ngaji. Lama-lama ngaji banyak bertembung Cikgu sekolah cerita lain, pak tiri bahas lain. Jadi berkecamuk. Tu dalam kepala otak Imam Abu Asy'ari tu jadi berlawan. Akhirnya dia buat keputusan, aku kena tanya pak tiri aku ni kalau pak tiri aku boleh jawab, berarti pak tiri aku hak benar. Cikgu sekolah Abu Ishaq Al-Marwazi Asy-Syafi'i, Yahya bin Zakaria bin Yahya As-Saji Asy-Syafi'i itu sesat. Cikgu sekolah hak sesat. Sebaliknya kalau pak tiri aku hak tak boleh jawab, berarti pak tiri aku sesat, cikgu sekolah betul. Tu maka dia jadilah dialog, hak kita maklum dah, dia dialog tu dia tanya pak tiri dia, boh apa nak dikata kepada 3 orang adik-beradik? Hak solo kaki ibadat, hak nombor 2 kaki disko, kaki joget, kaki cocok bitel, kaki mabuk. Lagu mana 3 ni akhirat esok? Jawab pak tiri dia, mudah kalau benda lagu ni tanya ahli ya. Hak sulung wajib syurga, hak nombor 2 wajib neraka. Hak mati, hak bosu sekali, neraka pun tak boleh masuk, syurga pun tak boleh masuk. Duduk tengah-tengah, manzilatun baina manzilataini. Sebab apa? Sebab di puak Mu'tazilah ni antara usulul khams dia panggil usul yang 5 dia ialah ada satu tempat di antara 2 tempat. Bagi siapa? Bagi orang yang tak beramal gapo, duk sajanya tak buat kerja buat gapo, ibadat pun tak buat, maksiat pun tak buat. Sebab di sisi Mu'tazilah kita masuk syurga kerana amal kita, kita yang mencipta amal kita sendiri.
Kita yang mencipta perbuatan kita. Kita masuk neraka kerana maksiat yang kita sendiri cipta. Allah lepas. Allah buat ada kudrat pada hamba, maka hamba itulah yang menentu dan menjadikan apa yang hamba nak. Jadi pegangan ni pegangan sesat. Wa may yakul bil quwwatil mudaati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa yang iktikad hamba tu dapat berbuat, mencipta, mengada perbuatan dia sendiri dengan kudrat, kuah, power hak Tuhan jadi pada diri dia, maka pegangan ni bid'ah, dolalah, sesat, jangan kita ikut. Itu kata Imam Ahmad Ad-Dardir dalam kitab Qaridah Bahiyah. Jadi Mu'tazilah ada, kita cipta, kita buat, kita yang buat perbuatan hak kita nak, ikhtiari dia bagi. Sebab apa? Sebab kita sudah ada hadisah, iradatun hadisah ni boleh mentaksis, boleh menentu dan boleh mencipta. Jadi sebab tu kita wajib masuk syurga bila kita buat amal ibadat. Kita wajib masuk neraka apabila kita buat amal maksiat. Kita orang ahli sunnah dah. Kita orang ahli sunnah, kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Di sisi kita berusaha taat ibadat perintah Allah. Tu dah. Hatta kalau usaha tu usaha yang biasa-biasa. Sebab tu yang kata laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi kalau dosa tu iktasabat, baru tu buat kira dosa. Kalau pahala kasabat pun dapat ada. Kita telita dalam hati, nak bangun tahajud malam ni. Padahal tak sungguh pun telita. Pahala dapat dah. Itu kita orang ahli sunnah dapat masuk syurga kerana rahmat Allah. Di sisi kita usaha ibadat taat perintah Allah. Na'udzubillah, kita masuk neraka dah, minta berlindung dengan Allah Ta'ala ke atas kita. Di sisi kita bersungguh nak deraka ke perintah Allah, bersungguh, sama ada bersungguh niat ke, niat pun bersungguh, baru dikira dosa. Niat lah gitu tak dapat dosa lagi. Tengok Tuhan ni pemurah nah. Tapi Mu'tazilah ada, kita masuk syurga kerana kita yang menciptakan amal ibadat, kita masuk neraka kerana kita yang menciptakan perbuatan maksiat. Maka sebab tu hak abang wajib syurga, hak adik wajib neraka. Hak akhir sekali bosu tak masuk mana-mana. Tak boleh masuk mana-mana sebab tak buat amal ibadat apa. Jadi bolehlah buah ke Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari tanya baik, kalau lagu tu akhirat esok abah dia, kalau hak bosu tak tak puas hati dengan Tuhan, ya berguai dengan Tuhan, ya bersoal jawab dengan Tuhan. Hei Tuhan, bapa mu mati aku kecil-kecil, bapa mu tak tunggu nanti aku besar dewasa, sama ngabai sulung aku tu, pergi duduk mengaji, duduk dengar, duduk menada, duduk jemu'ah sejik. Kan aku boleh masuk syurga kalau muat lagu tu. Tak ada masa-masa aku duduk tengah-tengah, duduk sore gini. Nak? Tuhan nak jawab lagu mana? Kemah dah soalan tu, kemah. Ya nak tahu kemah tak kemah Imam Abu Hasan Asy'ari ni, tuan-tuan boleh ngaji kitab ni, Risalatu Istihsanil Khalq fi Ilmil Kalam. Risalah istihsan, dibilang elok, bagus, mendalami dalam ilmu kalam, karangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni pihak. Tapi puas hati ni. Hamba sebelum nak mari tu dah hotel kau budak-budak dalam 30 siri kitab ni nah. Dalam kitab ni Imam Abu Hasan Asy'ari berdebat, uslub mutakallimi, berdebat dengan kelompok yang mengatakan ilmu kalam ni tak ada zaman Nabi. Apa kita nak mengaji yang ni? Imam Abu Hasan Asy'ari sedar dia buat mari dengan cara Quran dan Sunnah. Bukti kata ilmu kalam ni ada dalam Quran hadis. Kemah. Nah, ni dalam kitab ni. Tapi mula-mula benda ayat sedap juga, dia kata amma ba'du fa inna ta'ifatan minan nasi ja'lul jahla ra'sa malihim. Sesungguhnya satu kelompok di kalangan manusia ni menjadi oleh mereka itu akan bodoh sebagai kepala modal hidup mereka. Padaknya maki selalu, awal-awal maki lalu. Jenis buat jadi kepala modalnya bodoh gitu, dia kata wasaqula alaihim nazaru wal bahsu anid din.
berat kepala otak dia nak nazar, fikir, bahas pada agama. Wa malu ila takhfifi wat taqlidi wa ta'anu ala man fattasha ala usulid dini wa nasabuhu ila dhalali. Dan mereka ni cenderung kepada buat mudah-mudah dalam akidah. Taklid itu ya cukup. Pakai zahir-zahir tu pun taklid ayat mutasyabihat ya, dia boleh hidup agama tu. Bukan taklid betul pun. Kalau ikut Quran betul. Quran kata nah, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Kayak gitu. Wa ukharu mutasyabihat. Tuhan kata dialah Tuhan yang menurunkan ke atas engkau hai Nabi Muhammad akan Quran. Setengah daripada ayat Quran ni ayat yang muhkamat. Apa muhkamat? Wadihatud dalalah, jelas pengertian dia, tak ada kena ta'wil-ma'wil lagi. Dan ayat yang jelas lagu ni Tuhan kata posisinya, tugas dia ummul kitab, ibu kitab. Ibu ni makna usul, duk dak payah sekali dah. Wa ukharu mutasyabihat, hak lebihnya itu mutasyabihat mana hak dak jelas. Dak jelas ni makna apa? Ma dal dalilul qati' ala ataupun lafaz. Kita kira lafaz sebab kalau ayat, kalau kita tilik sawabi wal zahir susunan ayat tak ada masalah. Lafaz tu, lafaz muka, tangan, lafaz bote tu. Hak tu ada dalil yang putus yang menunjuk di atas zahir lafaz perkataan itu bukan maksud. Zahir apa? Zahir lughawi dah. Adapun zahir ayat, zahir tarkibi, tu jelas. Tak faham. Jangan kata Quran. Hak kita kecek sama kita ni. Kalau ada kematian ke sahih kita duk hadap bala apa dah. Coba kita duk nyoba dia lagu mana? Sabarlah apa hidup mati aja mau jodoh di tangan Allah. Kayak gitu. Ni balaghah orang Melayu kita ni. Pomak tu yang kepeh selalu kalau jenis makan kismis cukup. Dia peh kata ya dah. Gapo hak kena ni ialah ketentuan Allah. Apa hak Tuhan buat? Dia tak mari telitah Tuhan ada tangan. Tak ada. Melainkan pomak tu kurang sikit, kismis belah dua sama tiap-tiap hari makan. Ya kejut lah tu, Tuhan ada tangan kau. Terpaksa kita kena takwil tafsili dah. Hei, bukan Tuhan ada tangan, kena ayat. Gapo hak kena kamu di aku ni, hak baik buruk. Tuhan lagu tu senang kata. Kau jenis kurang sikit makan kismis ni. Payah nak faham, dah. Tapi kalau hak jenis langsung tak makan kismis, aja mau jodoh di tangan Allah, ya pun hanggut. Gamuk kan hanggut behek. Hanggut tak behek pokoknya mana? Esok itu cerita. Yang kata boleh kita tu ada tangan. Mari. Sudah. Ni jenis lagu ni. Mutasyabihat ni anak. Jadi ibu tu dia panggil matbu' yang diikut. Mutasyabihat tu anak, forok. Dia panggil tabi' yang mengikut. Ayat muhkamat kena tak kepala tu. Sebab tu kalau ada lafaz zahir lughawi nampak seperti tangan ni anggota jirim jisim. Macam mana boleh kata gitu sedangkan ayat muhkamat kata ma qadarullah haqqa qadrih. Laisa kamislihi syai'un. Gapo lagi? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu dalilul qati'. Dalil yang putus yang menunjuk di atas zahir lafaz tu pasti bukan maksud dia. Apa maksud tangan ni? Jalannya Imam Abu Asy'ari ada dua. Imma ta'wil tafsili seperti tadi. Bagi orang-orang hak kurang makan kismis, kena ta'wil tafsili. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Wa imma hak cerdik pakai tak ada ta'wil tafsili. Pakai isbat sifat belaka, sifat tangan, sifat muka, sifat hakiki, bukan sifat majazi. Kalau sifat majazi jadi anggota hakiki ya beres. Sifat hakiki tunggu, sifat tinggi bukan tinggi pehok, bukan
Kalau tinggi pihak tu, tinggi hak ada lawannya rendah, atas ada lawannya bawah. Tangan hak hakiki ni anggota, bukan tangan hakiki no anggota hak bahasa tu dah. Tangan tu mana sifat hakiki, sifat Allah. Sebagaimana kata Imam Abu Hasan Asy'ari, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Pun kita tak tahu hakikat dia apa. Semua definisi tu orang panggil definisi bil rasam, dia panggil dah. Ta'rif bil rasam, bukan ta'rif bil haddi, bi haqiqati syai'. Pasal kita tak tahu hakikat sifat Tuhan. Sifat tangan, siapa tahu? Ada? Boleh faham sifat tangan? Sifat kau tangan kita ni? Sifat kan ni? Bukan sifat ni. Ni zat, jirim. Nah, jirim ni. Sifat tangan, sifat betis ni apa? Wallahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah tahu apa hakikat sifat tangan. Bukan tangan anggota tu ada tangan. Tangan tu comel lah, ada uduh bulu macam mu. Oh, tu macam mas je. Sikit tu. Sikit ya. Ha? Salah sikit ya. Salah sikit mujassimah. Betul ahli sunnah wal jamaah. Bukan Asy'ari bukan. Oh, tu jaga dah. Jadi Imam Abu Asy'ari orang cerdik. Boleh baca kita ni masya-Allah dah. Kalau baca kita ni, la ni fa wahab. Faktor ni lagi baca kita Imam Abu Hasan Asy'ari ni. Dia kata kami lebih Asy'ari daripada fok-fok baba tu pondok. Fok tu pondok ada baca tak kita Asy'ari? Tak ada. Dia baca kita almarhum baba dis tu ayat diske. Tu bukan Asy'ari ada. Asy'ari ni Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Oh, baca ya Maqalatul Islamiyyin. Kemah. Walah kita Maqalatul Islamiyyin tu bukan kita suruh baca, suruh rojak. Eksplodia dia panggil dah. Kalau baca tu tak segar mana, panggil tak segar tu. Ya ada kita hak kita kena ngaji, kita hak kita tak kena ngaji, kita rojok ke. Ya kita Maqalatul Islamiyyin tu kita rojok ke. Imam Abu Hasan Asy'ari tak suruh ngaji pun, rojok. Bak ya hipung habis puak-puak sesak. Bahkan sejak dah betul ada ya hipung. Puak-puak sesak. Hebat Imam Abu Hasan Asy'ari ni. Kita ngaji kita ni. Usulu ahli sunnah, kita luma fi raddi ala ahli bidah ada, hatta kita al-ibanah fi usulid diyanah sekalipun selesai dah, tak ada masalah pun. Kalau yang ngaji kita manhaj ahli sunnah atau ayat diske, tu ayat diske sebut dah lah tu jalannya Syekh Abu Hasan Asy'ari lah kita apa al-ibanah. Ni masalah makan dulu sebelum kecek ni tak sedap dulu kan. Sebut dah, tak ada masalah. Dia tu salah faham. Dia kata tengok Imam Abu Hasan Asy'ari apa kita pemung aku mana dak sebut mu do isbat zahir lafaz zahir lughawi. Apa makna tangan yang maklum ya. Mu tak tahu tangan, budak tadika tahu tangan. Akak tangan kalau lagu tu bukan Abu Hasan Asy'ari bodoh. Tu mu behekok kalau tahu sendiri tu. Imam Abu Hasan Asy'ari tak kata gitu. Tangan itu lafaz yang kita isbat sebab warik itu yada. Kalau kita menjalani jumhur Asy'ariyah membenarkan terjemah, kalau bahasa ajam yang kita nak terjemah tu uslub balaghah dia ada nak hampir sama dengan Arab. Kalau ikut tariqah Imam Ghazali haram kita terjemah. Haram tu yadullah tangan Allah, bukan yadullah yadunmu baru tanganmu. Ya gitu Imam Ghazali dah. Beza mana? Sebab tu ayat Quran mu tak boleh ubah. Imam Ghazali kelah dia tak bagi tu, dia tak bagi ganggu gugak orang awam punya pegangan. Orang awam cukup mengaji sifat 20 qada-qada lepas fardu ain ibadah ayat. Sebab tu ada kita iljamul awam, mengekang orang awam daripada ilmu kalam. Sebab apa? Tak bagi orang awam ni duduk main. Bukan makna haram ngaji ilmu kalam, tetaplah fardu kifayah, kena ada orang membentengi akidah umat ni. Sehingga Imam Ghazali tak bagi terjemah yadullah istiwa bukan tertinggi. Apa lagi? Saqallah bukan betik. Wajhullah bukan muka. Wajhumu mukamu, wajhullah muka Allah bukan. Tu Imam Ghazali, gerak Imam Ghazali terjemah tak lagi.
Pernah sikit lah ikut style Nazali ni. Kita boleh pening nak tegar kau orang ni, kita ikut jumhur Asy'ariyah. Mana kalau bahasa ajam yang kita nak terjemuh, hak kita nak pindah naqlul kalam minal lughatin ila lughatil ukhra tu, nak pindah bahasa daripada Arab sebut yadullahi fawqa aydihim, nak terjemuh bahasa kita apa? Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu, kayak gitu. Kita ikut jumhur boleh terjemuh. Kalau bahasa ajam kita ni sama, hampir-hampir, sikit-sikit nak sama balaghah penggunaan dia tu. Hampir sama juga. Dalam balaghah Melayu kita kan ada nak hampir sama. Contoh kita duk kecek kan, biarlah kita hina di mata manusia, asal kita mulia di mata Allah. Bukan nak cerita Allah ada biji mata tu. Balaghah orang Melayu semua faham. Biarlah manusia kata berapa, asal kau Tuhan yang menilai kita, keikhlasan kita, Tuhan yang akan balas dengan balasan kebaikan. Semua orang Melayu faham lagu tu. Tak ada orang Melayu faham Tuhan ada biji mata, tak ada. Dia tak ada orang kecek, biarlah kita hina di mata manusia, Allah ada biji mata. Pelik kalau orang Melayu kecek itu dah. Ada balaghah orang Melayu kecek itu. Jadi sebab tu fok kita pun nak baca juga kita Imam Abu Asy'ari ni, fok babo ni banyak ni, hebat-hebat raja ni, malu hamba benarnya dah. Cari muruah dah, sebab tahu tak paling mana kau tahu paling kat ni. Perlu kejap rasa berat ke. Tak ada muruah dah hamba ni kira. Jadi Imam Abu Asy'ari pun tak. Lagu mana Tuhan nak jawab? Tamu cerita tadi. Tuhan nak jawab lagu mana kalau anak adik hak bosu tu bersoal lagu tu dengan Tuhan. Dia kata mudah jali. Tuhan akan kata, aku maha tahu mung kalau besar dewasa tak akan jerakit dengan perangai abemu hak sulung pergi sejik. Mu akan jakit dengan perangai abemu hak nombor 2 pergi disko. Maka sebab tu aku mati mu kecil-kecil, selamat mu tak masuk neraka. Duduk tengah-tengah okey dah, beres dah ya. Bahasa kemah tu Jubai tu dia tak tahu Imam Abu Asy'ari ni memang otak geligo. Dia jawab pula, pas kalau habis hak nombor 2 dengar, tak kaya cekak pinggan depan Tuhan neraka tu. Hei Tuhan, apa aku mu tak mati aku kecil-kecil. Nyanyo ke aku ni bakar panah api neraka. Kalau aku kecil-kecil kan boleh duduk dengan adik hak bosu, biar tak masuk syurga pun tak apalah, asal kau tak kena pakai api neraka pun wujud dah. Tuhan nak jawab mana? Tak boleh jawab kok diri dia. Dia kata mana lagu mana Tuhan nak jawab mana? Dia pula tanya Tuhan nak jawab mana dah. Abu Asy kata berat pok diri aku kok sesak. Tu dia pun tak tahu bit rumah lah, duduk kaji balik, murajaah balik hak ngaji sekolah dengan hak ngaji ngapok diri. Akhirnya mimpi Nabi kata, hei Ali, keluar tolong sunnah aku. Tu keluar tolong sunnah aku dah. Maka dia pun tubik daripada rumah. Ada lagi taknya dia cerita. Dia cerita dalam ni. Dia kata summa farah dengan pok diri dia dan tinggal orang panggil mazhab Mu'tazilah. Fasa'idal mimbar yaumal jum'ati, maka dia naik atas mimbar pada hari Jumaat. Wa nada bi'ala sautihi, lalu dia seru dengan setinggi-tinggi suara dia. Dia kata man arafani faqad arafani, siapa hak kenal ambo kenal lah. Wa man lam ya'rifni faqad taqna fa ana fulan ibn fulani, ambo ni Ali anak Ismail. Kuntu adalah aku lu bi khalqil Quran, aku pun ikut pok diri aku kata Quran ni makhluk. Wa anna Allah la yura fil akhirati bil absar. Ni pun perbahasa juga di Malaysia ni, jadi debat juga hari tu dah. Ni sesama kita orang ahli sunnah juga ni. Ada juga orang kata melihat dengan makna mengetahui. Silap bahaya tu dah. Ru'yah bukan dengan makna ilmi. Ru'yah memang ru'yah dah. Tengok Imam Abduddin Al-Iji buat analogi melihat bagaimana. Melihat ni seperti dia kata mu buka matamu, mu tengok bulan purnama. Lepas tu mu pun katuk matamu. Mu bayar ke dalam kepala otakmu bulan purnama tadi. Hak mu bayar tu dia panggil hal mu duk bayar bulan dalam kepala otak, itu dia panggil ilmu. Wal halatul ula itu dia panggil ru'yah. Dia panggil ru'yah, melihat. Mana? Melihat. Dia panggil apa dah? Idrakus syai' apa?
mendapat sesuatu bihassatil basar, perkara yang amrun zaidun alal ilmi, perkara yang lain daripada ilmu, perkara yang lain, perkara yang selain bukan sekadar ilmu. Gitu. Ada orang faham amrun zaidun ti ilah ziyadatul ilmi, salah tu faham ibarat lagu tu. Nah, ziyadah ilmu salah. Amrun zaidun tu amrun mughayaratun, perkara yang selain daripada ilmu, bukan sekadar ilmu. Kalau kita kata melihat dengan makna ilmu, itu hampir mirip dengan Mu'tazilah. Jaga deh, orang kita ngaku Asy'ariyah ni pun pening-pening juga apa ada. Orang ngaku aswaja, jadi asam Jawa, jadi tidak aswaja. Nah, melihat dengan mana mengetahui. Kok mana itu? Dia kata bertambah ilmu. Saya tak seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah ilmu daruri. Loh. Toke awak pula ilmu nazari. Mu'tazilah kata melihat Allah di hari akhirat dengan mana mengetahui Allah dengan secara daruri, tanpa perlu nazari dah, baru jadi nikmat ya. Kan di dunia ni kita kena nazar, kena mengaji, kena berkeruk kening, mikir, baru reti nah. Baru tahu. Kalau tak lagu tu tak tahu. Akhirat esok dapat melihat Allah. Apa kata Mu'tazilah? Dapat mengetahui Allah dengan tak perlu fikir tilik pada dalil. Daruri lah. Seperti di dunia ni kita tak lada pedah. Daruri, tak ada kena mengaji, mikir puluh otak, mengaji pakar azhar 4 tahun. Baru tahu lada ni pedah. Bodoh nah. Tak ada orang lagu tu dah. Dia panggil daruri lah tu. Pak letak tahu lalu pedah. Akhirat esok kata Mu'tazilah, kita melihat Allah seperti itu. Mana? Tahu dengan secara daruri, tanpa perlu nazari. Jadi salah tu faham lagu tu. Faham? Melihatlah. Nampak Allah kok penglihatan, bukan kok biji mata. Kok penglihatan yang pada adat di dunia Tuhan letak pada mata. Akhirat Tuhan nak letak di dahi kau, di muka, di seluruh tubuh. Itu harus bagi Allah Ta'ala. Tu tak boleh engkar. Wa annal ibadah yakhluquna af'alahum, mereka sendiri. Wa ha ana zataibun minal i'tizali. Sekarang ni aku tak ikut dah pengajian apa dia aku. Abul Hasan Al-Asy'ari lepas pada tu habis program kuliah Mu'tazilah, dia pergi berdebat. Itu Asy'ariyah. Tarekat Imam Abul Hasan Asy'ari ni debat. Sajanya nak bakar sesek baba-baba muda ni. Mana baba mak kanga dak tu kita. Tak boleh dah tawaduk tadi ni. Sebab ada yang kata Wahabi tak perlu debat, Wahabi perlukan hidayah. Juruh bunyi dah. Tak. Wahabi perlu debat, perlu hidayah, dua-dua. Jangan tinggal debat. Debat ni tariqah mutakallimin, tariqah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bunyi mana je kuliah Mu'tazilah, Abu Hasan Asy'ari pergi selalu. Antaranya Imam Abul Hasan Al-Bahili. Itu bapa Mu'tazilah Hasan. Imam Abu Hasan Asy'ari dengar kuliah Abu Hasan Al-Bahili, dia berdebat situ. Hingga kala akhirnya Abu Hasan Bahili jadi murid bagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tu. Jadi pengukuh, penetap dan pendefend apa yang telah ditinggal oleh para a'immah sebelumnya. Daripada Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, sehingga kata Ibnu Subki, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi bukan mentaksis mazhab yang baru, bukan. Mereka hanya memperteguh apa yang ditinggal oleh Imam Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Malik bin Anas, imam-imam salaf yang dulu. Bukan mereka buat mazhab baru. Gitu dah. Maka sebab tu dikenal dengan secara masyhur dah. Apabila orang tu mazhab Hanafi, kebiasaan akidah mereka mengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Karena Imam Abu Mansur Al-Maturidi digelar dengan Syekhul Hanafiyah, guru besar dalam mazhab Hanafi. Tu dia memperkemaskan apa yang ditinggal oleh
Imam Nu'man bin Sabi Abu Hanifah dan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kemah, comel. Dan begitu juga orang yang bermazhab Syafi'i dan Maliki. Kata Ibnu Subki, aku tak pernah dengar ada satu orang pun ulama Maliki yang keluar daripada Asy'ari. Tak ada. Semua ulama Malikiyah Asy'ari dan jumhur ulama Syafi'iyah Asy'ari. Sebab ada juga ulama Syafi'i, faqih Syafi'i tapi jadi Zaidiyah, ada. Jadi Mu'tazilah seperti Qadhi Husain, ada. Tapi sangat sikit, boleh bela ngajari tak sampai 10 orang. Jumhur semua Asy'ariyah. Inilah dikatakan sawadul a'zam. Majoriti ulama duduk di mana? Cari. Nah, sebab apa lagu tu? Sebab Imam Abu Hasan Asy'ari ni walaupun dia mengaji mazhab Syafi'i, nah, ini boleh tengok dalam Tabyin Kadzibil Muftari. Nah, Imam Abu Hasan Asy'ari memang mazhab Syafi'i. Nah, antara penulis dia tentang Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Tapi sangat Asy'ariyah, sangat Imam Abu Hasan Asy'ari mengaji sambung ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid siapa? Anak murid Imam Malik. Maka sebab tu anak murid kepada anak murid Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Bakar Al-Baqillani Al-Maliki. Ini melahirkan mazhab Maliki yang mengikut tariqah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Majoriti. Dan oleh orang mazhab Hambali digelar akidahnya Asari. Ini disebut dalam kitab ni. Dalam kitab Asariyah ni, baca sikit, dia kata kan? Dia kata dalam ni. Mana pula tak jumpa dah dia kata muka surat 73 dalam kitab Akidah Asariyah ni. Imam Muhammad As-Safarini dia sebut Ar-Rabi'atu, dan yang keempat. Jadi dia cerita kelompok-kelompok sesat ni. Yang keempat ni Sufiraqin. Ahlu sunnah tu ada 3 fuq. Al-Asariyatu wa imamuhum Ahmad bin Hanbali radhiyallahu anhu, wal Asy'ariyatu wa imamuhum Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, wal Maturidiyatu wa imamuhum Abu Mansur Al-Maturidi, wa amma firaqud dhalali fakathiratun jiddan. Ada puak sesat itu banyak sangat kelompoknya. Begitu juga dalam kitab ni. Dalam kitab ni yang sebut ahli sunnah dalam akidah ni 3 juga. 3. Dia kata wahya anna tawaifa ahli sunnati salasatun, hanabilatun ay asariyatun wa asyairatun wa maturidiyatun. Ada 3. Kemudian dia mari perkataan Abdullah Al-Qudumi Al-Hambali. Qala Syekh Abdullah Al-Qudumi Al-Hambali dalam kitab dia Manhajil Ahmad, karangan manhaj, prinsip ataupun metodologi Imam Ahmad. Dia kata apa? Fa in kulta, maka jika engkau kata pada i'tiraf, pada nak membangkang, inna lafzal hadisi yunafit ta'adduda, sesungguhnya lafaz hadis yang kita baca dah fawahidun fil jannah, kayak gitu, itu lafaz hadis menafikan berbilang, li'annahu la yasduku illa ala firqatin wahidatin, kerana sesungguhnya tidak terbenarlah oleh panggil kelompok yang benar, yang betul ni, yang benar ni, melainkan di atas kelompok yang satu. Wal mazkuruna salasu firaqin, padahal yang disebut tu ialah 3, Asariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Macam mana ni? Tak bercanggah dengan hadis. Hadis kata satu je. Qultu, kalau membangkang lagu tu, membangkai lagu tu dah, mu i'tiraf lagu tu, mu kritik, mu tik lagu tu, qultu, nescaya aku jawab lagu ni ya. La munafata, tak bernafi-nafi hadis Nabi kata safwa dengan hak kami ulama sebut akidah ahli sunnah ni 3 fuq, tak bernafi-nafi pasal apa? Lianna ahlal hadithi wal asy'ariyata wal maturidiyata firqatun wahidatun
Sebab puak ahli hadis. Puak ahli hadis sungguhlah. Bukan puak ahli hadis ngaku ahli hadis macam dalam ni. Tu ahli hadas. Hadas kecil ada besar kita tengoklah. Kalau hari-hari duk main kaleng-kaleng tu ada besar tu. Nah, wal asy'ariyata wal maturidiyata firqatun wahidah. Satu puak ya. Kok mana satu puak? Dah sebut tiga, satu kok mana? Ni muttafiquna fi usulid dini ala tauhid. Sepakat mereka tiga puak ni di dalam segala usul-usul agama di atas tauhid. Tak ada balah tauhid kan? Sebab tu kitab sifat 20 ni, Asariyah sifat 20. Ni sifat 20 ni. Tak percaya mari tengok kan? Takut rebah kan? Nah, ni. Sifat 20 ni. Tak balah. Jadi kalau hak mari di tanah Jawi kita mengaku dia lah Asariyah, Salafiyah, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, ahlul hadis. Tiba-tiba orang menganjing, orang mengaji sifat 20. Macam di Malay ada menganjing. Dia kata kalau ada di masjid ustaz mengajar wujud kida bakok, lepas maya berlari tak motor balik rumah tengok Hindustan lebih baik daripada dengar orang mengajar sifat 20. Gila tak gila? Di Malaysia lagi gila. Tu bukan setakat hadah tu najis tepek habis dah. Nah. Maaf banyak awak dah kasar je. Dia sebut dah apa jadi satu fuak je tiga kelompok ni. Sebab mereka sepakat di atas usul agama pada ilmu tauhid wa takdiril khairi wa syarri, dalam perbahasan qada baik, qada yang baik dan buruk, wa fi syurutin nubuwati war risalati, fi muwalati sahabati kullihim, dan pada keadilan para sahabat semua sekali, wa majra zalika, dan apa yang diperlalu pada tempat tersebut. Mana ka'adami wujubis salahi wal aslah, seperti tak wajib Tuhan buat perkara yang baik dan terlebih baik pada hamba, harus bagi Allah Ta'ala, kan gitu. Sepakat Asariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Wa fi isbatil kasbi, pada mengisbatkan kasab pada hamba, sepakat. Nah, ia bukan isbat kasab, isbat hamba tu sendiri ada kudrat, pisah boleh memutuh. Pelik buat ia ni. Ada tu video ilmu kalam tadi tu. Ya kecil sendiri tu. Pelik bapak ngaji sifat 20, pisah tak ada kudrat nak memutuh. Kok mana ya kata? Terambil pisah tok ya. Tu. Karuk tu. Hamba tu hanya usaha je. Bukan memberi pesan. Wal fi'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan memberi bekah, perbuatan ijab wal khalqi, taksis ijab wal khalqi, hanya perbuatan Allah sahaja, satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hambanya. Tengok, hamba aja ikhtiar dan kasab, pilih dan usaha. Kemudian khilaf usaha tu panjang lebar lah, perbahasan usaha tu apa makna, iradat juz'iyah ke apa tu, khilaf antara mutakallimin ahli sunnah. Tak siapa tahap kafir mengkafir, sesat menyesat, tak ada gitu dah. Tengok, wa isbati syafaati wa khuruji usatil muwahhidina minan nar. Teras di dalam pegangan. Patu khilaf apa? Wal khulfu bainahum, dan bermula khilaf di kalangan mereka tiga puak ni fi masa ila qalilatin, pada beberapa masalah yang sikit sangat aja. Mana antara lain kata'wili ayati sifat wa ahadithiha hal huwa jaizun au mumtani'un, seperti takwil tafsili pada ayat-ayat sifat. Adakah dia dibolehkan takwil tafsili atau tidak boleh? Nah, itu je khilaf. Kalau kita Asy'ariyah tak takwil tafsili, si isbat sifat khabariyah, sifat khabariyah, sifat Allah Ta'ala cerita dalam Quran, tak wajib kita ta'akul akal kita, cukup kita beriman Tuhan ada sifat yang disebut dengan secara ijma gitu ya. Bila kaifin, tanpa mentakifkan dia. Adapun Asariyah, sifat maji'ah, sifat nuzul, sifat yadun tu semua sifatun fi'liyatun qadimatun, sifat fi'il tapi yang qadim sedia kala. Sebab
qiyamul hawadis bizatillahi ta'ala itu mumtani'un mustahilun ijma' bainal asariyah wal asy'ariyah wal maturidiyah baina ahli sunnati wal jamaah. Sepakat. Tak ada ulama asariyah yang kata boleh benda baru ada di zat Allah, tak ada. Kalau ada lagu tu, itu bukan asariyah, itu karomiyah. Karomiyah lah. Itu sebab tu karomiyah ni kata ahli sunnah asy'ariyah ada berkuasa, tapi tak benar-benar berkuasa, tak benar-benar melihat, tak benar-benar mendengar. Sebab apa? Sebab bagi dia sekalian ta'alluqah 20 tu dikatakan amrun i'tibariyah, bagi mereka ialah amrun adamiyah, perkara hak pasal ada. Kayak gitu. Kayak kita syekh pada MK ni mujurlah, ya Allah. Cukup banyak orang Jawi kita ada syekh pada M. Tiba-tiba ada juga orang Jawi lawan syekh pada M ni boleh wilutup dah. Kalau tak ada syekh pada MK Bakurah, tu ayat dia sekal tu si rimam kau sungguh betul lah kalau orang kata tu ayat dia 4 tahun ke 5 tahun yang ngaji habis makulak tu. Pada yang kata padalah turun Jawi bodoh ngaji seduk habis ilmu aku kata. Bo nak turun. Pada yang kata jaga-jaga orang Jawi rimam kau nak turun ni. Ya sungguh. Sebab gapo demo duk lawan pada tu pada kadang kita sikit je Bakurah syarah dia Tafsiratul Adani. Ada lagi apa Baba Abdul Qadir Senawi dah anak dara syarah tu. Misbahul Ulam ke apa. Hak tu ya. Lepas tu ta'liqah pada risalah Fataniyah, Abniyatul Af'al, Asma' tu. Sikit-sikit gitu ya pada punya karangan dia. Tapi dalam bab ilmu kalam ni, tak ayat dia sekali habis dah dia sebut. Rojok ke dia tu. Tinggal kita je pergi gali balik. Digali. Kemah habis ke lah. Tapi orang hak lawan tak syekh pada MK ni memang berat dah, duk kepala lutut lah dia nya. Kalau dia tak beza dengan sifat ma'ani itu ialah makna ismi. Isim itu bukan isim masdar ko isim fa'il ko isim mushtaq, bukan. Hak tu waduk lughawi nak berhadap dengan Mu'tazilah aja. Ismi sini isim istilahi dia panggil, isim jamid istilahi. Barulah kita boleh beza dengan ta'alluq. Baru sebut melihat, mendengar, terheret kepada ta'alluq saya dah. Mana nyata kok sifat pendengar, nyata kok sifat melihat, nyata mengetahui, nyata kok sifat pengetahuan. Kayak gitu. Kalau tak terjemuh lagu tu, mampus kita tak tahu mana sifat mana ta'alluq. Apakah bengong gitu je. Lepas tu Wahabi kata, tengok, kata dah. Dia sendiri pun bengong ngaji sifat 20. Jangan kayak kita memang tak tolak dah. Ni ilmu kalam ni, falsafah Yunan ni. Dia sendiri pun bengong. Muju ada pada MK, syekh pada MK, tak ada sekali kita tak bengong dah mengaji kemah. Jelasnya. Tengok. Habis itu dah. Jadi sebab tu bukalah kitab Asariyah, Maturidiyah, seumpama Aqaid Asafiyah, Syarah Taftazani, bukalah hak Asy'ariyah, Sanusiyah ke Jawharatit Tauhid ke, ataupun ambil hak ulama mutakallimin tu. Abduddin Al-Iji ke, Kalambawi ke, Ad-Dawani ke, semua tu dalam usulul i'tiqad. Usul teras pegangan dalam ilmu tauhid semua sifat 20. Tak ada khilaf. Cuma Asariyah ni dia tak pergi dengan melampau dalam. Dalil akli itu seperti dalam kitab-kitab Asy'ariyah Maturidiyah, guna secara mantiqiyah yang bersistematik, burhan, hujjah, dengan ada orang panggil muqaddimah, surah muqaddimah kubra, dak dia reka-reka gitu ya. Tu dah. Tu sebab tu mereka pun redha bila disebut mereka pun redha, mereka tak marah sebab mereka memang ahlul hadis, bukan mutakallimin. Tugas untuk mendefend puak-puak ketuk, puak-puak tahi 72 puak ni, itu diserah kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Gitu. Jadi sebab tu
Khilaf di antara mereka tu khilaf yang sangat sikit, furu'ul aqaid, dan tak siapa tahap kafir mengkafir, jatuh menjatuh, benci membenci, hina menghina dak. Jadi kalau ada di tempat kita mengakunya asariyah, tiba-tiba hina bapa-bapa kita duk mengajar sifat 20, nah kata sesak Aristotle, Aflatun, Sakra, macam-macam nyebuh. Nah, tahulah kita mereka bukan asariyah, mereka acah-acah aja. Nah, bukan asariyah. Sebab kalau asariyah tak ada lagu tu. Nah, bah jirim jising, ya tengok dalam ni. Dia kata apa? Wa yajibul jazmu bi anna Allah Ta'ala laisa bi jawharin wala jismin wala aradin. Kan mutasib kok keng ke dia ya. Nah, ini ilmu ambil di Aflatun lah ni. Jahat tu. Ulama kita bukan ambil ilmu akidah, ilmu syariat dan ilmu akhlak daripada falsafah Yunan. Ulama kita ambil akidah, syariat dan akhlak daripada Quran dan sunnah. Adapun yang diambil daripada Aflatun, Sakra, Aristoteles, ahli falsafah Yunani itu bukan akidah, bukan syariah, bukan akhlak. Itu dia panggil ilmu-ilmu keduniaan, kebijaksanaan. Tak ada masalah. Ilmu hisab, ilmu matematik daripada siapa? Aristotle, falsafah Yunan. Nah, kita tahu kita beli barang 10 ringgit, kita bagi 50 ringgit, nyucunya 40 ringgit. Tahu mana ngira lagu tu? Belajar tak matematik? Siapa buat ilmu matematik? Aflatun, Aristotle, falsafah Yunan. Jadi kalau kita nak tolak falsafah, tolak 100%, jangan guna matematik. Buat matematik sendiri. Nah, beli barang 100 ringgit, bagi bayar 10 ringgit je. Cashier kata tak cukup lagi. Tahu mana tak cukup? Marah dia. Awak mana tak tahu mana tak cukup? Nah, dah beli barang 100, polos 10 ya. Cukup mana? Cukup mengikut matematik Islam dia ya. Nah, tu. Hak 90 ringgit lagi halal berhalal ya. Boleh gitu, boleh. Quran memang tak ada bahas ilmu matematik secara mendalam, tapi ada tak Quran itu matematik? Ada. Bab faraid nak bagi sakawan nak kata erti matematik. Jadi kita ambil ilmu matematik daripada falsafah Yunan, salah tak? Kata kebijaksanaan itu ialah harta orang mukmin yang tercicir. Di mana saja mu dapati ambil, kerana omong tu. Tu dah. Ambil walau di mulut siapa. Mahatma Gandhi sekalipun. Kalau kena betul tepat ambil. Dalam Quran ada tak biologi? Cerita biologi ada tak? Ada. Ilmu biologi, ilmu sains ada, tapi Quran bukan kitab biologi, bukan kitab sains. Maka sebab tu ulama kita tengok, ada ilmu biologi. Ambil. Siapa? Falsafah Yunan. Ambil ilmu sains, falsafah Yunan. Ambil ilmu mantik, falsafah Yunan. Tak apa. Sebab Al-Quran banyak kecek cara berfikir dengan kaedah mantiqiyah. Betul? Banyak. Terlalu banyak bukan. Tapi Quran bukan buku mantik. Gitu. Sama juga. Quran suruh tak fikir pada makhluk. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha ila akhiril ayat la ayatil liqaumin yaqilun. Ada. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ada Tuhan suruh fikir pada makhluk ni. Maka ulama kita ambil ilmu falsafah Yunan, ilmu makulatul asyar. Perkara-perkara hak dikata kepada makhluk, bahasa jenis hak paling ajnasul ali, paling tinggi sekali dah. 10 perkara. Makhluk tak lepas daripada 10 perkara ni. Ceklah tengok gapo makhluk.
Ambil ilmu makulatul ilmu makula ada sebut makula apa tak tahu lah. Nah, ilmu adabul bahsi wal munazarah itu semua bukan ilmu syar'iyyah, tapi ilmu hikmah, kebijaksanaan. Jadi ingat deh, akidah ulama kita duk karang sifat 20 ada, sungguh Tuhan ada, tentu tidak Tuhan tiada. Sungguh Tuhan tu ada sifat berkuasa, tentu tidak Tuhan lemah. Sungguh Tuhan tu ada sifat penghidup, tentu tidak Tuhan mati. Itu ambil di Quran. Nah, Quran kecek lagu tu, lam yalid wa lam yulad istihalatul mustahil. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Percayalah hatimu di atas Tuhan yang maha hidup, tentu tidak mati. Kan gitu. Kalau orang kata apa gak duk kata Tuhan hidup cukup lah, apa duk main lawan tak mati pulaknya. Dia hidup tak mati lah tu. Suruh dia marah ke Tuhan. Apa Tuhan kecek lagu tu? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Yamut tu mustahil. La yamut istihalatul mustahil. Hak ni falsafah ke Quran tu? Falsafah ke Quran tu? Tak tahu falsafah Yunani ke Quran tu? Quran. Jadi ulama kita ambil susung ilmu akidah duk mai wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, itu semua tariqah Quran dan sunnah. Quran dan sunnah. Nabi dengar orang duk berdoa dalam masjid, wa Allahumma ya Rabbana. Nah, Nabi kata slow sikit, sia kat ketekuk tu seruk dah. Nah, mu tidak duk seru ke Tuhan hak pekak, hak bisu, hak buta. Nah, innakum la tad'una a'ma asamma wa a'ma. Nah, innahu sami'un basirun. Tengok. Tu hadis gitu. Jadi sebab tu hak kita duk mengaji sifat 20 tu bukan falsafah Yunani. Itu Quran dan sunnah Nabi SAW. Sehingga Asariyah pun setuju, mereka pun buat ilmu akidah mereka sifat 20. Nah itu dah. Jadi agak-agak fok jalan kita ni jangan duk terpengaruh lah dengan kelompok hak duduk kale gitu dah. Hak moleknya orang hak duduk buat menganjing ke ilmu kalam ni, minta supaya mereka tu tampil untuk berdebat, munazarah dengan secara ilmiah di khalayak. Hamba pun ayat juga ke Ustaz Sabri kata kalau tak jadi kat ngambuk pun tak apa kata, tapi tajuknya ilmu kalam. Awak tak benar tajuk ilmu kalam tu dapat sedap. Saya duk mengaji ilmu kalam. Banyak hidup selewing perkataan imam mencela fi zammil ilmil kalam ni, mencela pada ilmu kalam, hidup bawa pergi sifat 20. Jahat anggo. Seolah-olah salaf dulu benci betul-betul ilmu kalam. Tak ada ulama salaf yang mengaji ilmu kalam. Dusta. Tapi sipeh. Tak ada ayat lagi ni tu ni. Sipeh dulu dah. Kalau dia sangka kita nak wastai di perlih. Tu dia betul kita betul kita. Tunjuk di layar ni lah. Di slide ni lah. Panganah kita gapo ada mau kecek kata ilmu kalam ni sifat 20 bahu ni dalilnya begini. Dah supaya orang kita tidak pecah belah. Dia ada hak jenis lagu ni suara habislah. Punah habis masyarakat. Rosak. Duk masa muka, duk pecah belah muka. Kita ni dianggap falsafah Yunani. Falsafah Yunani ni kafir, musyrik, pokok syirik saja ni. Semuta bersama mana pun jangan pusat pun kafir, musyrik. Berat tu. Sebab tu dia mau tak sibah, dia mau nak supaya anak lalu dah. Allahu akbar. Kita ni tak ajar lagu tu. Kita anggap demo tu saudara se-Islam lagi. Semua putus wayar ketuk ya. Wayar ketuk tu putus sikit dah. Mari kita nak sambung. Nak sambung silaturahim. Urat ketuk tu biar sambung balik je segar comel balik. Nak kena bahas. Baru kena. Dia duk kecek kok video demo sore nampak kedebel belakang lah. Faham bolehlah. Silap sore nampak kemah lalu lah. Nah, acu naik stage acu gomo sparring depan. Tu baru kita tahu hak mana hak tak kenanya. Nah, hak mana hak pondeknya, hak mana belepak kaki sendirinya. Lagu tu. Dia berasa cukup setakat tu. Boleh deh. Boleh kaya orang ni salah adab samna ni. Malu rasa cari maruah hamba ni dah. Agak-agaknya kalau apa kecek ada salah silap ke apa,
agak tutup guru kita, bapa-bapa kita doktor pula, doktor bapa mak kangap ke apa ada, minta tegur lah. Salah silap hamba kecek, hamba pun duduk mengaji lagi. Siapa kemati pun mengaji insya-Allah. Jadi tu paki sampai kemati. Kalau Indonesia panggil santri, sampai mati jadi santri. Nah, sampai mati jadi tu paki pondok. Nah, tak ada istilahnya jadi tu guru ke jadi bapa kita ni ahli-ahli tak dapat kita duduk khidmat di pondok ngajar kita. Nah, daripada pagi sampai petang berpuluh-puluh kitab duduk di anak-anak kita supaya jadi pewaris para alim ulama. Nah, jangan segar, jangan malah mengaji, jangan watak padu ke tutup guru pondok bapa ada, jaga molek khazanah. Orang tani, orang Indonesia, khazanah hausanya ialah pondok turas. Malaysia ada pondok tapi gitulah. Dulu tok guru mati mapuh pondok di Malaysia. Lah ni tok guru tak mati lagi pondok mapuh lah. Tu penyakit di Malaysia lagu tu. Malu kita dengan saudara-saudara di Fatoni, nah di Indonesia. Kalau ranking Nusantara pondok ni nombor 1 Jawa Indonesia, Jawa Aceh, boleh pergi jalan sana tengok. Dayah pesantren, pondok-pondok di Jawa, Lirboyo, Sidogiri. Itu beratus tahun dengan anak murid ratus ribu. Pengajiannya salaf. Salaf ni maksudnya mengaji cara pondok kita ni lah. Alfiyah, Imriti, Jurumiyah kalau nahwu juga. Tak ada ubah selipur, tak ada jadi sekolah Arab apa, ngaji kulit ke kulit. Tapi mereka tu jadi kohor maju, kohor kemah. Kohor gede bah ni. Bapak tolu tak boleh nak kapal lah, takut. Sebab pondok ni memang benteng pengkaderan. Pondok dirasa Islamiyah wal Arabiyah ni lah, Ulumuddiniyah ni. Dia pondok ni banyak pula. Li ta'limil aula pun pondok. Li isti'dadi li yaumil ma'ad pun pondok orang tua. Nah, buat bekalan untuk hari mati dekat sini. Pondok orang tua dia panggil. Tu nak jadi ulama payah lah. Tapi hok muda-muda gini duduk ngaji ni duduk hafal alfiyah ke apa. Hok ni dah ni nak lahir jadi tutup guru ke dapat ni. Ranking tamu duk tengok Indonesia. Negara tak ada istihad Islam agama negara. Islam itu salah satu daripada 6 agama rasmi di Indonesia. Republik dia. Islam, Kristian, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi dalam undang-undang Indonesia ada RUU pondok pesantren. Jangan main. Malaysia tak ada tu. Malaysia tak ada RUU. Buat orang Malaysia ni pondok itu tahu. Nanti apa pondok? Tafi ke? Dak pondok. Tafi lah tu dah. Duk tukang tafi itu. Duk nak beza pondok dengan tafi. Tak ada beza sama. Beza. Tafi hafal Quran. Pondok duk ngaji ilmu-ilmu Allah ni, ilmu-ilmu syariat ni. Nah, jadi ranking nombor 1 tu tengok Indonesia. Ranking nombor 2 ni. Fort Tani ni, tutup hutan bawah petani, pondok-pondok tani. Walaupun tidak isytihad negara Islam. Nah, tapi pondok sini masya-Allah, subuh mudah nak buat. Tak ada undang-undang macam Malaysia. Bapa-bapa kena tahu. Pondok di Malaysia susah nak buat sebab undang-undang banyak. Ambo sendiri kena samai 500,000. Kena samai buat pondok. Bukan senang. Ada bapa tani mari. Dia kata payahnya lah nak buat pondok deh, nak cari duit, nak cari orang sumbangan. Kata Allah, bapa senang dah tempat bapa tu. Duit je hak payah sikit. Lambat sikit lah. Nah, kita ni bukan setakat duit payah. Segala-gala payah. Tanah mahal, nak kena tukar syarat, nak kena itu banyak. Habis ratus ribu tu sebatas tiar tak boleh naik lagi. Ada sungguh. Syukur banyak dah. Kita nak syukur. Tanah air kita nak syukur. Ambo pun syukur juga tanah air ambo pun. Tapi kena syukur. Comel lagi. Kadang-kadang kita duduk keliru tengok orang dah. Lupa nikmat atau widah kita ni. Jangan. Takut Tuhan tarik. Comel dah. Ranking ketiga. Ranking ketiga. Sebab apa ranking ketiga? Sebab ghirah dia panggil. Semangat anak-anak muda nak ngaji kelik di pondok tu lemah. Masa nak ngaji pondok setumbuh dulu. Petai-petai tu Ustaz Naim ni bekas menatu cucu Tugu Pasir Tumbuh. Dia baca 2 kitab. Kifayatul Muhtadi kitab Jawi. Lepas tu kitab Mukhtasar Syafi'i. Mukhtasar Syafi'i ni kitab Aruk apa Aruk Qafiyah ke apa dah. Kitab Jawi penuh duk nadah terbokok. Habis je kita Jawi 4 katuk buka kita Arab baru lari habis duk pakai. Tinggal 3-4 ekor itu lah. Orang ngaji duk ngaji. Jadi
hemoh tu hemoh kurang. Lama-lama jadi malak jadi. Lama-lama akhirnya pondok kambing hok duduk mengaji. Dah banyak sana gitu. Sedih kita. Tok guru ada lagi, pondok mapuh dah. Kalau dulu tok guru meninggal, wafat, intiqal ila rafiqil a'la, baru pondok tu mapuh kalau tak ada warisan dah. Tak ada pewaris, tak ada anak bapa anak tok guru mewarisi, mapuhlah. Lo ni lagi teruk di Malaysia. Tok guru tak mati lagi, pondok mapuh gerah. Jangan sampai gitulah. Nah, jadi ambo pun doa orang ambo kita duk pakak-pakak sana jadi hidup balik, semangat balik. Nah, jadi pondok tu bukan tempat orang mari tahu anak-anak hok tolu-tolu, hok accident kaping lori dak. Kata ni, mari hantar hok jadi hidik, hok bijak-bijak. Sebab hok dak babo dak ngajar tu, ilmu hok senok otak laka tu. Hok gini palo nah. Hok nak gula, nak buat relax nak gula nah. Kalau tidak duk jadi sama. Kalau hantar hok accident kaping ruang lori gak hok ayo. Dak ajar alih foto gitu apa? Apa minta maaf banyak salah ada banyak wakil cik ni, mudah-mudahan apa hak makasih pada malam ni dapat manfaat terutama untuk diri kamu sendiri, dan yang kekurangan gampang ni tak biasa ceramah depan gini ramai orang gini nah depan tutup guru mulut alim-alim belaka kekurangan diri kamu sendiri lah. Sebelum tunya aku nak kongsi sikit dengan para hadirin semua. Di luar sana tu ada kita bawa 3 butir kitab Al-Qawaid wa Ta'rifat An-Nahwi orang Kedah, tapi rupa-rupanya dia duk ngaji kot tani ni ke tu ngaji cik ni banyak karangan-karangan dia. Jadi ambonya anak cucu dia tu duk berakhir ke ambo tak tahu dia cucu tak cik, rupa-rupanya cucu tak cik. Jadi boleh kitab banyak, kita minta izin buat comel balik. Nah, jadi siapa-siapa beli ni ada tiga butir kitab. Satunya Qawaid Ta'rifat An-Nahwiyah, yang kedua risalah ketetapan majlis muzakarah alim ulama semelaya di Kepala Batas. Kepala Batas ni Pulau Pinang, bukan kepala bapa, kepala batas di pondok Tuan Guru Haji Abdullah Fahim, Syekh Abdullah Fahim, yang mengasah Nahdlatul Ulama Melaya, seperguruan dengan Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama hak sebenar di Indonesia tu dah. Kalau di tempat kita ni pun ada hak selalu duk gi hubung, namanya boleh sebut nama saja kot, Tuan Guru Haji Sulung. Pondok dia pun nak sama nama, Madrasah Al-Ma'arif Wataniyah. Syekh Abdul Fahim Madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah. Wataniyah makna kebangsaan, semangat nasionalisme, semangat kebangsaan itu memang dipraktik ataupun ditanam, ditarbiyah oleh tuk-tuk guru pondok. Sebab tuk guru pondok ni banyak pondok dia tak ada nama. Bukan tak ada nama, ada nama, orang tak kenal nama pondok dia. Pondok Dala, gitu deh. Pondok Pasir Tumbuh, Pondok Glemah, padahal bukan nama Pondok Glemah. Bukan Pondok Pasir Tumbuh. Pondok Pasir Tumbuh tu Madrasah Diniyah Al-Bakriyah. Kalau kita pergi Kelantan, tanya saya nak pergi Pondok Madrasah Diniyah Al-Bakriyah, 10 kali kiamat orang tak kenal. Ya, pondok pun tak dengar. Sebut Pondok Pasir Tumbuh, kenal lalu. Tu maknanya tu guru dulu tu dekat dengan tanah air dia tu. Wal yunziru qaumahum, supaya berjasa kepada bangsanya. Itu. Ni dalam ni dibincangkan isu-isu yang dibangkit oleh kaum muda zaman tersebut. Di soal jawab, ulama kita buat macam bahsul masail, musyawarah, bahas, kemudian keluar ke kitab sebagai soal jawab. Kemudian kitab yang terakhirnya Kifayatus Sibyan fi bayani aqaidil iman, kitab Usuluddin ni. Kitab Usuluddin, kitab sifat 20 molek untuk budak-budak karangan Tuan Guru Haji Cik juga. Dengan pembelian ni RM30 se ni telah pun berwakaf untuk meneruskan pembinaan di pondok kita di Sungai Buloh di Kuang Selangor tu. Jadi hamba harapnya pakak-pakak beli banyak lah. Kalau boleh beli habis lalu dah. Ni wakaf lalu dah. Bagi pokok tu pakai tak ada duit. Dak adanya nak beli titik Elio tak duit tak ada. Hak kaya beli wakaf habis. Pula kitab ke pula untuk pakai ngaji, duit pun wakaf juga untuk pembinaan pondok di sana. Insya-Allah mudah-mudahan di pagi-pagi kita menolong intan surullah yang surkum wa yusabbit qadamakum. Jadi abang itu cukup setakat tu.
Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilih wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nastaudi'uka ma ta'allamnahu farji'hu inda ihtiyaji ilaih bi barakati sayyidil mursalin wa ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Bismillah, masyaallah, tabarakallah, jazakumullahu khairan jaza. Terima kasih tidak terhingga kepada Al-Fadil, tuan guru kita Haji Ahmad Farid Hafizuddin dan Muslim yang telah pun beri tazkirah kepada kita semua pada malam ini. Alhamdulillah pada malam ini mudah-mudahannya kita dapat tahu atau terbayar sedikit banyak tentang siapa dia ahli sunnah wal jamaah dia. Kalau sudah kita nak tahu lebih jelas lagi itu kita mengaji, insyaAllah kita akan tahu. Jadi hari ini ya FC kita ramai terpakai kita lagi itu ada itu kita minta jadi di atas ini. Kita jangan terkau, insyaAllah. Mudah-mudahannya tazkirah daripada dua guru kita berbanyak ini akan bersemangat kepada tutup. Karena ngaji pondok ni kadang-kadangnya ada mau tidur macam-macam lah, ada mau hina macam-macam kata ngaji pondok ni nak pakai kampung sebagai manusia udah yang panggil. Kata bijaknya kalau ada di kepalanya hanya memikir masalah perut, dia tu termasuk pada panggil manusia udah. Sebab tu kita suruh jaga apa yang udah. Kita belajar kalau bagaimanapun supaya diri tadi lebih baik daripada kemarin. Bukan semata-mata kita belajar itu untuk menuju kepada orang lain. Itu adalah salah satu cara kita niat atau berbetulkan. Lepas itu semua minta pakai kita duduk dulu deh. Minta kita pakai duduk dulu. Kita nak atur semula, minta buat kita ni duduk dulu deh. Kita nak susun semula. Kalau nak salah dengan apa kita pun boleh insyaAllah. Kita minta dulu deh, kita mula dulu. Kalau kita di walaupun ini jadi apa kita nak turun tak sih? Nak turun tak sih? InsyaAllah kita udah dulu deh, udah sikit. Ada tapi dulu kita nak apa kita tengok jalan ke mana. Kita bakal jalan naik sahaja insyaAllah deh. Apa pada ni kita ke apa ni? Dengar. Ni awal pagi persembahan daripada kumpulan nasib. Nanti siapa masih lagi ada satu musiknya deh. Lepas pada aku boleh tadi bersalam sama di apa? Kita terus ke agenda seterusnya yaitu persembahan daripada kumpulan nasib siapa lepas tu kita akan susuli dengan undi bertuah. Habis sekalinya kita ada undi bertuah pada ni. Ada satu tekek pada malam ini. Tapi malam esok ni 7 tekek semua. Esok pada akhir haji bolehnya kalau kita tu boleh mari belakang. InsyaAllah.
Maka kita sobat saja kita jalan balik pagi pada insyaallah. Kita boleh bersalaman dengan bapak kita. Apakah kita tak bagi surah bapak kita pula karena perjalanannya dia hari itu jauh deh. Boleh bagi pada hari itu merupakan hormat satu rahmat agak besar kepada bapak kita. Mudah-mudahannya kita semua akan mendapat berkah. Saya lagi kita duduk luar dulu. Kita bagi tak boleh salah lagi insyaallah. Kita masuk di fitur pen. Fitur pen ini kita buka dari secara lebih. Jadi kita masuk tak puas hati esok ni bapak kita akan diceramah di Kerbina pada Hafiz Kerbina insyaallah kita bersama ke sana pada esok lepas maghrib ni. Kalau waktu malam ni kita tak ada buat esok kita boleh pergi buatnya bapak kita di Pondok Hafiz Kerbina insyaallah lepas maghrib kita ada ceramah sekali lagi. Kepada hadirin hadirat semua, ibu-ibu, ayah-ayah kita yang ada di beberapa petang, karena anak-anak kita hari itu dia apa ni, Nabi tersalah dengan bapa kita, karena kesempatan ini payah juga mencari dia. Dah boleh bertemu dengan bapa kita ni. Kalau biasanya kita tengok dalam kajian TV ataupun tengok dalam telefon saja. Jadi pada malam ini kita boleh berjumpa dengan dua sendiri. Ada itu kita bagi masa sih kepada anak-anak kita. Salah jatuh kita minta duit kita depan ni, tapi kita depan. Apa masuk itu dia. Kita bagi masa sekejap ya, insyaallah. Awit pasti. Tapi jangan beribuk, Jumpa insyaallah. Saudara kita minta lebih dulu karena kita nak bagi masa istirahat kepada bapak kita dulu. Karena perjalanan sampai dia jauh deh, masa pasti itu tak juga deh, tapi tak ada nak terhalang. Oleh itu malam ni kita sikit-sikit jadilah kalau masa tak puas hati malam esok kita bertemu dengan bapak sekali lagi di Pondok Hafiz ini. Lepas maghrib kita ada apa ni, bapak akan ceramah sekali lagi di sana insyaallah. Tapi di majlis Nabi kita di Malaysia ini sebagai malam terakhir, boleh kita berlama-lama karena Malaysia ini sebagai malam penutup majlis Nabi Rasul kali yang ke-8 tahun 2528 sama dengan 1447 Hijriah. Jadi Malaysia ini sebagai malam penghabisan pagi. Malaysia ini kita ada undi umrah, hal itu banyak sikit pada malam biasa. Malam biasa ni kita ada satu tiket. Malam kita ada satu tiket selain pada hadiah satu hati kecil. Habis sekalinya kita ada undi umrah. Jadi malam esok ni katanya 7 tiket umrah esok. Tapi yang nak bagi cuk mana rakyat mana itu saya tak tahu juga lah. Tapi hak siap-siap dah tu untuk awal ni 4 tiket semua malam esok. Oleh itu kita bakal beramai-ramai lagi sebagai pengantaran malam terakhir bagi majlis Rasul kita insyaallah.
Kita macam setakat habis jalan ni deh. Habis jalan ni kita mana esok pula insya-Allah bila kita esok. Hari luar tu kita ada sekali lagi ketika bapa kita tua tu kita buka jalan kalau bapa dia itik kapal karena bapa kita pun perlu pada mereka jalan ni kalau mengikut dia Malaysia hari itu tengok langkah ke sana dia juga sebelah pagi kurang lah tapi Pak kita ni hanya di sebelah lagi sudah dah kita tunggu keluar dulu. Lepas tu kita start deh. Start ni dulu kita start ni. Jadi sudah ni kan kita stop dulu deh. Kita benar tu ada depan ni lah. Karena waktu kita pun laih dan apa laih dia pun letih. Perjalanan pun jauh. Lepas tu mari ada guna suara 2 jam ke bulan ni. Kakak dengan 2 jam ni bukan dia biasa lah. Sebagai tugas dia rela tapi kita kena kira lah kalau kita pakai kira dan itu adik-adik ada sebelah ni kita stop insyaAllah malam esok kita ada lagi kita buka dua hak sekadar habis depan ni saja deh tapi yang ni tak benar ni ada luar atas dia ni lepas tu buat kita ada keluar tu kita apabila bahawa kita turun lagi kita buka jalan insyaAllah supaya kita tidak luar kepada bapa kita untuk menjaga tempat rehat kita insyaAllah. Sikit-sikit lah. Hak luar tak benar lah. Tak benar hak luar. Jadi payah juga deh. Seperti air. Dan lagi pun sekat ayam. Boleh itu kita dan bersama berkatnya buat kita pada malam ini. Jadi lepas pada itu kita bersyukurlah untuk mengijar ataupun
oleh pagi menuntut ilmu, mudah-mudahannya kita dapat kerjaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita harapkan. Segala dia. Lepas itu kemudian dari Sabah agak kita persiapkan setelah habis acara ni kita nak persilakan kemudian dari Sabah untuk buat persembahan sebagai persini yang kedua, dan setelah itu kita akan ikuti dengan undi berdua. Jadi malam ni banyak bagai-bagai hadiah daripada budiman yang memberi kepada pokok kita mana mari pada malam ni. Ada dengan contoh, ada dengan bata, ada dengan periuk, ada dengan kendi air panah, ada dengan mesin basuh. Akhir sekalinya undi tiket umrah yang dihadiahkan oleh wakil rakyat kita, iaitu Abdul Sekandul. Pada malam ini dapat dia bernasib baik, insyaAllah sama-sama kita tunggu. Alhamdulillah, kita minta sekali ni tak benar dah pada ni. Kita tak bagi lah. Kita bagi dua untuk apa kita isu. Kalau luar tak benar dah, luar tak masuk. Ya, sekarang ada bentangan bawa mata tak benar. Itu dia. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Salah kadang memang kocok memang payah jalan. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Terima kasih semua kepada pemerintah mana bagi pada malam ini, dan kita berdoa semoga kita sehat walafiat. Banyak ya Allah dapat kita berjumpa lagi dengan bapa Ustaz Bupati dengan Bupati. Kita akan semoga dia itu selalu sehat dalam menjalankan tugas buat seterusnya. Demi mempertahankan akidah sunnah wal jamaah dan untuk memperkasakan sistem pengaji pondok di tempat beliau dan juga di tempat kita, insyaAllah. Setelah daripada ini, marilah sama-sama kita terhibur dengan satu kumpulan nasyid sebagai musiknya yang kedua lagi, yaitu kumpulan Nadi Sabah. Dan setelah itu kita akan berarti dengan ini tunggu sebentar. Waktu sebagai peringatan malam esok sebagai malam terakhir bagi majelis Nabi SAW.